Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan bab talaq. Katanya wa an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna zawji talaqani thalatha wa akhafu an yuqtahama alayya fa amaraha fatahawwalat. Diriwayatkan daripada seorang perempuan dari sahabat Nabi namanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, katanya aku pernah menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bahawasanya suamiku telah mentalakkanku sebanyak 3 kali talak, dan aku takut bahawa dirempuhnya. Maka menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia, maka ia pun berpindah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Fatimah binti Qais, dicerai oleh suaminya dengan talak 3. Jadi untuk lelaki dia cerai 3 dah. Dia kalau talak 3 ni kita panggil dia talak bain, talaq bain. Dia nak baik dah lah. Dia nak rujuk balik dah lah. Dia yang boleh rujuk balik talak pertama dengan talak kedua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu 2 kali. Sama ada mu lepas dengan cara yang baik ataupun mu pegang dengan cara yang baik. Jadi apabila berlaku talak kali ketiga, maka tidak boleh nak rujuk dah. Cuma perempuan yang berada dalam iddah talak bain, adakah dia berhak untuk mendapat tempat tinggal daripada suaminya ataupun tidak berhak? Di sini ada sedikit perbezaan di kalangan ulama fiqh. Ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan berhak, ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan tidak berhak. Masing-masing ada sandaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia dicerai oleh suaminya, dia sedang beriddah. Kemudian dia tinggal bersendirian. Maka dia pun kabur kepada Rasulullah. Rasulullah, hamba bimbang, takut bekas suami hamba ceroboh masuk dalam rumah. Takut ceroboh masuk dalam rumah. Dia orang puang dengan orang lelaki ni, hak yang nikah lama ni, dia biasa dah kan. Jadi apabila berlaku perceraian pun takut bimbang adat hak yang biasa saat itu masih lagi dibuat. Maka dia minta izin daripada Rasulullah untuk berpindah, tidak beriddah di rumah bekas suaminya, beriddah di tempat lain. Dia bimbang dia saat itu
dicerobohi oleh bekas suaminya, maka diminta izin daripada Rasulullah untuk berpindah. Maka Nabi SAW mengizinkan kepadanya untuk berpindah. Maka kata ulama, kalau sekiranya seorang perempuan beriddah pada satu tempat yang kalau dia tinggal pada tempat tersebut mungkin akan mendatangkan mudarat kepada dia, maka dia boleh berpindah tempat yang lain. Tapi jangan kira hak nakut tu takut bayar-bayar sendiri, hak tak sepatut takut punya takut. Yang kira gitu. Hak tu lelaki ada lelek-lelek pun. Hak tu lelaki ada lelek, tu lelaki tak ada rumah sikit pun nak pergi tandah pun takut. Yang awak kira sangat hak lagu tu. Ni memang betul lah. Munasabah lah dia takut. Mungkin ada kemungkinan hak yang besar boleh mendatangkan mudarat. Maka ketika itu boleh dia berpindah ke tempat yang lain. Kemudian wa an Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala la tulabbisu alaina sunnata nabiyyina iddah. Gane wa an Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala la tulabbisu alaina. Betul tak bagi gitu Rushdam? Betul tak? La tulabbisu. Betul tak? Sebab hak yang kita ni dia bagi macam tak kena ni. La tulabbisu alaina sunnata nabiyyina iddatu ummil walad idza tuwfiya anha sayyiduha 4 ashhurin wa 10. Maksudnya, dan diriwayatkan daripada Amr bin al-As radhiyallahu anhu, katanya, janganlah memberi kesamaran ke sekalian kamu atas kami jalan Nabi kami. Bermula iddah ibu kepada anak daripada sahaya perempuan apabila mati penghulunya, yakni tuangnya, ialah 4 bulan 10 hari. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam Ibn Majah, dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Namun Imam Ad-Daruqutni mengatakan hadis ini bermasalah kerana sanadnya terputus. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu. Amr bin al-As adalah seorang sahabat yang mempunyai kelebihan tersendiri. Antara kelebihan yang dimiliki oleh Amr bin al-As adalah dia orang Arab yang paling pintar. Dia masyhur dengan orang Arab yang paling pintar. Dan banyak cerita-cerita yang diceritakan tentang kepintaran Amr bin al-As. Antara cerita yang menarik tentang Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, tapi yang menarik ni bukan melibatkan kepintaran dia. Ada cerita yang menarik lah, yang mana pada penghujung usia beliau nangis. Penghujung usia tua dah lama dah nak mati, nangis, wawan nangis tepi dinding. Maka anak dia pakat bujuk dia. Anak dia ada seorang anak dia yang alim, nama dia Abdullah bin Amr bin al-As. Anak dia alim. Anak dia pun pujuk dia, hiburkan dia, menyebut tentang Rasulullah pernah sebut kelebihan-kelebihan Amr bin al-As, nak pujuk ayah dia. Maka ayah dia pun menceritakan kenapa dia menangis. Menangis sangat. Dia khabar, cerita dia lebih kurang secara ringkasnya, dia kata, aku ada 3 fasal dalam kehidupan aku. Ada 3 fasal. Fasal yang pertama, ketika aku masih lagi melakukan syirik, aku kufur dengan Allah, aku menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu kalau aku mati kok neraka lah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjaga iman kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kalau aku mati masa tu, pada neraka terus dah. Sebab dia antara musyrikin Mekah yang cukup kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia mempunyai kedudukan dalam masyarakat Mekah. Bawa cerdik. Baik. Kemudian setelah daripada Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia,
Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah, maka dia datang berjumpa dengan Rasulullah. Dia pun minta Rasulullah hulur tangan untuk berbaiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hulur tangan untuk berbaiat dengan dia. Dia pun tarik mula tangan. Dia pun minta daripada Rasulullah agar Rasulullah meletakkan syarat ataupun menerima syarat dia. Rasul kata benda pula syaratnya. Antara syaratnya adalah agar Allah Ta'ala mengampung segala dosa yang lepas-lepas. Ya, memang Islam mengampung segala dosa yang lepas-lepas. Apabila seorang itu memeluk Islam, maka dosa yang dia lakukan di zaman kufur dia semuanya diampung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu dia kata, apabila aku memeluk Islam, aku tidak berani, tidak mampu untuk memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu untuk memandang Rasulullah kerana gerung, malu. Siapa dia cerita? Kalau orang suruh aku sifatkan bagaimana batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku tidak mampu sifatkan. Gerung, malu memandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau aku mati masa tu, jadi mengharapkan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini fasa kedua tadi kan, ini fasa ketiga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian dia diberi tugas untuk menjadi gubernur di negara Mesir. Dia terlibat dengan pemerintahan. Jadi apabila terlibat dengan pemerintahan, maklum sajalah. Walaupun dia sahabat Rasulullah, walaupun dia di kalangan sahabat Rasul yang alim, tapi apabila melibatkan rakyat ni, ada hak yang mungkin dia tersilap. Sudah pastinya manusia tidak terlepas daripada kesilapan. Jadi hak yang masalahnya, hak yang ada kesilapan terhadap orang lain tidak sedar kesilapan dia, hak tu bermasalah sebenarnya. Punca daripada dia duk teringat tentang bagaimanakah orang hak yang berada di bawah pemerintahan dia, sebab tu dia nangis pada penghujung umur dia. Dia tak tahu bagaimanakah nasib dia lepas daripada ni sebab terlibat dengan pemerintahan. Baik. Ini di antara hadis yang pentinglah yang perlu diperhatikan ketika kita menjawab sesuatu jawatan, agar kita tidak hanya memandang kepada jawatan tersebut, bahkan kita kena melihat benda yang lebih besar, bagaimanakah kita melaksanakan tanggungjawab kita terhadap apa yang kita sandang. Baik, jangan sekali-kali ada kita menzalimi orang-orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cerita secara ringkas ulama sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, dia menyebut, dia kata lagu mana? Jangan kamu membuat kesamaran kepada kami terhadap sunnah yang disebutkan oleh Nabi kami, iaitu iddah ibu kepada anak. Dia ibu kepada anak ni, maksud dia adalah hamba umul walad. Kita kena cerita dulu, tidak faham, kita kena cerita tu apa maksud hamba umul walad. Dulu dia ada hamba. Dulu ada hamba. Apabila seorang lelaki memiliki hamba, sama ada dia memiliki hamba saat ni itu melalui dia beli hamba, ataupun orang bagi kepada dia, ataupun dia mewarisi hamba, tak kira lah. Yang penting dia milik hamba. Dia adalah tuan kepada hamba, hamba tu adalah hamba dia. Hamba perempuan halal kepada penghulu. Perempuan halal kepada lelaki melalui dua cara. Yang pertamanya pemilikan hamba, tapi bila ni tak ada hamba. Yang keduanya adalah melalui akad perkahwinan. Bahkan halal perempuan kepada lelaki dia lebih kuat daripada lebih kuat melalui pemilikan hamba berbanding dengan perkahwinan. Lebih kuat melalui pemilikan hamba berbanding dengan perkahwinan. Baik. Kemudian apabila hamba saat itu dimiliki oleh seorang lelaki, hamba tu hamba perempuan, maka
hamba itu halal kepada lelaki itu. Boleh dia bersetubuh dengan hamba tersebut. Apabila dia bersetubuh dengan hamba, tiba-tiba dapat anak. Maka hamba saat itu dinamakan sebagai hamba ummul walad. Itu istilah dia. Ibu kepada anak. Hamba ummul walad, kelebihan dia adalah apabila tok ngulu dia meninggal dunia, maka dia menjadi merdeka secara automatik. Apabila tok ngulu dia meninggal dunia, maka dia merdeka. Di sini Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu menyebut bahawa jangan sekali-kali membuat kesamaran kepada kami tentang iddah hamba ummul walad ketika tok ngulu dia meninggal dunia. Jadi pandangan Amr bin Al-As bahawasanya hamba ummul walad ketika tok ngulu dia meninggal dunia adalah 4 bulan 10 hari. Sama dengan isteri-isteri yang kematian suami, iddah dia adalah 4 bulan 10 hari. Ini pandangan siapa? Pandangan Amr bin Al-As. Namun hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ini adalah hadis yang terputus sanad menurut pandangan sebahagian daripada ulama hadis. Maka hadis ini bukanlah hadis sahih. Sebab itulah kita dapati majoriti ulama tidak mengambil hadis ini sebagai sandaran kepada hukum iddah hamba ummul walad. Yang mana majoriti ulama berpandangan bahawasanya iddah hamba ummul walad bukanlah 4 bulan 10 hari ketika kematian tok ngulu dia, bukan iddah dia adalah sekali haid saja berdasarkan kepada hadis yang nanti kita akan bincang selepas daripada ni. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat innamal aqra'ul athhar akhrajahu Malik fi qissatin bisanadin sahih. Dan diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya sesungguhnya quru'-quru' itu ialah suci. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta' beliau dalam satu kisah dengan sanad yang sahih. Imam Malik seorang ulama yang besar dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh. Antara kitab yang ditulis oleh beliau, yang dikarang, yang disusung oleh beliau adalah kitab Muwatta'. Yang mana dalam kitab Muwatta' Imam Malik menyebut satu athar, satu perkataan yang diriwayat daripada Aisyah, yang mana perkataan ini adalah perkataan yang diriwayat dengan sanad yang sahih, bahawasanya Aisyah menyebut quru'-quru' tu sebenarnya suci. Makna benda pula quru' suci. Okey, kita nak faham bab ni, kita kena bincang bab lain. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Perempuan-perempuan yang dicerai oleh suami dia, hendaklah dia menanti dengan diri-diri mereka itu sendiri selama 3 kali quru'. Perempuan yang dicerai oleh suami, dia kena menanti, dia kena beriddah selama 3 kali quru'. Dalam bahasa Arab, perkataan quru' ni adalah perkataan jamak daripada perkataan jamak. Yang mana quru' dalam bahasa Arab ada makna dia haid dan ada makna dia suci. Dia ada kalimah-kalimah dalam bahasa Arab. Satu kalimah memiliki 2 makna. Tetapi yang peliknya, 2 makna saat itu bertentangan. Maksud dia 2 makna bertentangan. Perkataan qur'un ataupun perkataan quru' dalam penggunaan bahasa Arab ada penggunaannya makna dia haid dan ada penggunaannya makna dia suci. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut dalam Quran perempuan yang dicerai oleh suami, iddah dia hendaklah dia menunggu, dia beriddah selama 3 quru', maka maksud 3 quru' ni 3 kali haid ke 3 kali suci? Di sini berlaku perselisihan. Bukan hanya di kalangan ulama-ulama madhab, bahkan berlaku perselisihan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah kata 3 kali quru' adalah 3 kali suci. Ada sebahagian sahabat Rasulullah kata 3 kali quru' sebenarnya adalah 3 kali haid.
Aisyah, Abdullah bin Umar, dan ada beberapa orang sahabat lain lagi, dia kata 3 kali quru adalah 3 kali suci. Dan mazhab Imam Syafi'i sama dengan pandangan ni. Sani Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar, ayah kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dia kata 3 kali quru adalah 3 kali haid. Hadis sama dengan pandangan mazhab Hanafi. Akhirnya ulama fiqh berbeza pandangan dalam menetapkan apakah iddah perempuan yang dicerai oleh suami ketika dia tidak mengandung sedangkan dia masih lagi datang haid, adakah 3 kali haid ataupun 3 kali suci. Aisyah dalam hadis ini kata mana? Quru tu hak yang disebut dalam Al-Quran, perempuan hak yang dicerai oleh suami iddah dia 3 kali quru adalah suci. Ini pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, perempuan yang dicerai oleh suami ketika mana dia tidak hamil, tidak mengandung. Kalau dia tidak mengandung, lepas tu dia ada haid, dia datang haid, tak kira dah haid dia setiap bulan sekali ke, ataupun 2 bulan sekali ke, ataupun 3 bulan sekali ke, yang penting dia datang haid, maka iddah dia adalah 3 kali suci. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Cuma cara pengiraan penting. Cara pengiraan penting kita kena tahu. Sebab ada juga tersebar sebelum daripada ni penulisan-penulisan yang menulis cara pengiraan iddah 3 kali suci sebenarnya tidak betul sebagaimana hak yang disebut oleh ulama-ulama fiqh. Baik, jadi penulisan-penulisan hak yang tidak betul mengikut pandangan ulama fiqh perlu dicampur sahaja, perlu dibuang. Maksudnya tidak boleh diambil penulisan tersebut sebab menyalahi apa hak yang difahami oleh ulama-ulama fiqh. Bagaimana cara pengiraan 3 kali suci? Okey, kita buat beberapa 2 contoh. Contoh yang pertama, perempuan itu dicerai di dalam suci. Dicerai dalam suci adalah talak sunni. Talak bukan talak bid'i. Jadi perempuan tu suci daripada haid dan suami dia tidak sentuh dia ketika suci tersebut. Maka kalau suami dia cerai dalam tempoh itu, maka talak itu dinamakan sebagai talak sunni. Talak yang tidak salah, bukanlah haram. Talak tersebut adalah talak yang sebenarnya. Baik. Jadi kalau untuk lelaki dia cerai dalam suci, lepas tu dia datang haid. Datang haid kira 1 suci. Lepas tu kemudian suci pula. Datang haid yang kedua, 2 kali suci. Suci pula. Datang haid yang ketiga, maka 3 kali suci. Masuk datang haid yang ketiga, maka habis dah iddah dia. Jadi kalau talak raj'i, talak kali pertama ke talak kali kedua, untuk lelaki dia nak rujuk balik tidak boleh dah. Kalau nak juga nak baik mula, kena melakukan, cara dia adalah dengan melakukan akad perkahwinan yang baru. Baik. Apabila habis dah iddah, dia boleh dah nak nikah dengan orang lain. Okey, tu kalau untuk lelaki dia cerai dalam haid. Kalau untuk lelaki dia cerai dalam saat ni cerai dalam suci. Kalau untuk lelaki dia cerai dalam haid, dah pernah kita cerita dah sebelum daripada ni, perempuan yang dicerai dalam haid hukum dia adalah haram dengan kesepakatan ulama. Talak tersebut nama dia talak bid'i. Cuma adakah jatuh talak ataupun tidak? Pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab jatuh talak. Namun ada pandangan segelintir ulama mengatakan tidak jatuh talak. Pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab, talak yang dijatuhkan oleh si suami terhadap isterinya ketika isterinya datang haid adalah talak bid'i, haram, berdosa, tetapi talak tetap jatuh. Lepas tu cara kira lagu mana? Okey, apabila datang haid, lepas tu dia pun datang suci. Apabila datang suci, datang haid pula, maka kira sekali suci. Suci datang haid pula 2 kali suci. Suci datang haid pula, maka cukup 3 kali suci. Jadi iddah dia lebih panjang daripada hak yang pertama tadi. Itu cara pengiraan dia. Kemudian katanya lagi, wa ani ibn Umar radhiyallahu anhuma qala talaqul amati tatliqatan wa iddatuha haidatan. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, talak sahaya perempuan adalah 2 talak dan iddahnya 2 kali haid.
Jadi Abdullah bin Umar menceritakan bahawasanya hamba sahaya hanya memiliki 2 talaq. Dia orang dulu, apabila dia ada hamba sahaya, dia boleh kahwinkan hamba sahaya dia dengan orang lain. Sama ada dia nak kahwinkan hamba sahaya dia dengan lelaki yang hamba, ataupun dia nak kahwinkan hamba sahayanya dengan lelaki yang merdeka. Cuma apabila dapat anak nanti, anak tu akan jadi hamba. Sebab itulah agama melarang lelaki merdeka berkahwin dengan hamba perempuan, melainkan tidak ada perempuan yang merdeka yang boleh dia berkahwin, dan dia memang perlu kepada perkahwinan, maka barulah diharuskan. Kalau dia boleh nikah dengan orang merdeka, maka tidak boleh dia berkahwin dengan hamba, sebab akan membawa anak akan jadi hamba. Mesti dia kena nikah dengan orang merdeka. Ini cara dululah ketika ada hamba dulu. Baik. Jadi apabila seorang tu berkahwin dengan hamba, isteri dia hamba, maka hamba ini ataupun suami kepada hamba hanya memiliki 2 talaq. Dan hamba apabila dicerai oleh suami dia, iddah dia adalah 2 kali haid. Ini maksud daripada perkataan Abdullah bin Umar. Rawahu ad-Daraqutni wa akhrajahu marfu'a wa dha'afah wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Aisyah wa sahhahu al-Hakim wa khalafuhu fattafaqu ala dha'fih. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan telah mengeluar ia akan dia hal keadaan marfu'. Maksudnya dia kata ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Imam Ad-Daraqutni sendiri mendhaifkan hadis ini, menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Namun hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah daripada hadis Aisyah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim. Namun ulama-ulama hadis yang lain berbeza pandangan dengan Imam Hakim. Mereka sepakat mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ruwayfi' ibn Thabit radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruwayfi' bin Thabit radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal bagi seseorang lelaki yang beriman ia dengan Allah dan hari yang kemudian, hari akhirat, bahawa menjirus ia akan airnya, akan tanaman orang lainnya. Hadis ini akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahu Ibnu Hibban wa hassanahu al-Bazzar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Hibban menilai hadis ini sebagai hadis sahih, namun Imam Bazzar menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak halal bagi seorang lelaki yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak halal. Kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Kerana golongan ini yang mengambil manfaat daripada hukum. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dia langgar je. Benda yang halal ke benda yang haram ke, dia langgar je. Baik, sebab dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat. Orang yang mengambil manfaat daripada hukum yang ditetapkan oleh syarak adalah orang yang ada kepercayaan, orang yang ada takwa dalam diri dia. Maka kata Rasulullah, orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak halal, haram, berdosa. Jadi orang yang tidak beriman pun kalau dia buat tetap hukum dia adalah haram, tetap hukum dia berdosa. Cuma Rasulullah menyebut orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat kerana melihat golongan ini yang mengambil manfaat daripada hukum yang betul yang ditetapkan oleh syarak. Tidak halal bagi seorang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat dia menuang airnya pada tanaman orang lain. Maksudnya menuang air pada tanaman orang lain, ni tanaman orang lain.
Kita pun ambil air, kita pergi jiru pada tanaman orang lain. Tak halal, kata Rasulullah. Tak boleh faham gitu. Bukan Rasulullah maksud begitu. Dan Rasulullah maksud lagu mana? Dulu di zaman Nabi SAW ada hamba perempuan. Hamba perempuan, dia terjadinya hamba perempuan adalah antara sebab ataupun antara sebab terjadinya hamba adalah apabila berlaku peperangan. Apabila berlaku peperangan, pihak yang kalah ditawang, maka dijadikan perempuan sebagai hamba. Baik. Jadi apabila seorang memiliki hamba, sama ada memiliki melalui tawanan perang, ataupun dia beli hamba, ataupun orang bagi kepada dia, kalau sekiranya hamba itu mengandung, maka tidak boleh dia bersetubuh dengan hamba tersebut. Itu maksud dia. Haram seorang lelaki menyiram, seorang lelaki dia nak sirang air dia pada tanaman orang lain. Ini adalah kiasan. Tidak boleh dia bersetubuh dengan seorang hamba setelah daripada dia memiliki hamba tersebut, melainkan setelah daripada melalui proses istibra'. Istilah dia proses istibra'. Mesti hamba saat itu tidak mengandung dan setelah daripada berlalu tempoh sekali haid. Baik. Kemudian hadis ini, hadis yang berikutnya, wa an Umar radhiyallahu anhu fi imra'atil mafqud tatarabbasu 4 sinin thumma ta'taddu 4 ashhurin wa 10. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pada hukum perempuan, yakni isteri yang hilang suaminya, menanti ia 4 tahun, kemudian beriddah ia 4 bulan 10 hari. Hadis ini akhrajahu Malik wa Syafi'i. Telah mengeluar akan hadis ini oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni Sayyidina Umar menceritakan ataupun meletakkan hukum bagi perempuan yang kehilangan suami. Jadi dia ni bini orang, dia ada tok lelaki, tiba-tiba tok lelaki dia hilang, tak tahu bah mana, tak tahu hidup ataupun meninggal dunia. Dalam istilah ulama nama dia mafqud. Apakah hukum isteri dia? Apakah hukum harta dia? Ada perbincangan yang dibincang panjang lebar dalam kitab fiqh. Ulama bincang panjang lebar. Kalau zaman kita, di tempat kita kalau di tempat kita, kalau dulu di tempat kita dulu, masa zaman Jepun ke, masa zaman komuni ke, tak tahu mana berita, okay, dibunuh apa semua sekali. Di zaman kita pula ada ada orang yang dicolek kan, ada pemerdagangan manusia kan di tempat kita. Kamar mana orang yang dicolek, ditipu, akhirnya menjadi kena kena kurung di mana, di Myanmar ke di mana, yang berlupa dah. Baik, sampai ke 1000 orang lebih daripada orang Malaysia. Maklumat hak yang kebal. Jadi tak tahu hidup ke, tak tahu mati. Maka bagaimana kau status isteri dia? Ada hukum yang dibincang oleh ulama fiqh. Baik. Jadi kita bahagikan orang hak yang suami hak yang hilang ni kepada 2. Yang pertamanya masih dapat dihubungi, masih lagi hidup, maka jelaslah isteri dia masih lagi isteri dia. Cuma isteri dia boleh menuntut fasakh andai kata si suami tidak memberi nafkah. Itu kena naik ke mahkamah syariah. Yang keduanya, tak tahu hidup ataupun meninggal dunia. Kita nak cerita mengikut pandangan ulama fiqh dulu. Tak tahu hidup ke mati suami dia ni, tak tahu. Baik. Apa hak kalau berdasarkan kepada apa hak yang disebut oleh Sayyidina Umar, dia kena nanti selama 4 bulan. Lepas 4 bulan, 4 tahun. Dia kena nanti selama 4 tahun. Selepas daripada cukup 4 tahun, maka isteri dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ini apa hak yang difahami daripada Sayyidina Umar, perkataan Sayyidina Umar bin Al-Khattab.
Namun di sana ada athar-athar yang lain yang diriwayat daripada sebahagian daripada sahabat yang berbeza dengan apa yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Yang akhirnya ulama-ulama fiqh berbeza pandangan dalam menetapkan tempoh yang perlu ditunggu oleh seorang perempuan yang kehilangan suaminya. Kalau mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian daripada ulama fiqh yang lain, perempuan tersebut kena tunggu sehingga sampai umur suami dia, yang mana orang yang sebaya dia hidup dah. Okey, itu pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia pandangan ini ada pandangan yang lebih kuat daripada pandangan yang pertama. Ada pandangan yang pertama iaitu kena tunggu selama 4 bulan sebagaimana sesuai dengan hadis ataupun athar Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i tunggu 4 bulan, 4 tahun, lepas tu beriddah 4 bulan 10 hari. Tapi ada pandangan yang kedua, kena tunggu sampai kepada usia yang orang yang sebaya dengan tak ada seorang dah. Tapi lama sungguh lah. Cuma dia boleh tuntut fasakh kalau sekiranya tidak ada nafkah yang diberikan kepada dia. Boleh tuntut fasakh. Itu bab lain lah. Baik, dalam bab ni ada perbincangan yang panjang di kalangan ulama fiqh. Cuma kita kalau berlaku di tempat kita, maka cara yang lebih mudah serah kepada mahkamah syariah yang memutuskan. Dan antara yang dibincang oleh ulama fiqh lagi apabila diputuskan bahawasanya tu lelaki dia mati dah, dia pun nikah lain, tiba-tiba balik mula. Dan mana bini dia? Mana bini dia? Ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Adakah bini dia menjadi isteri kepada suami yang pertama dulu ataupun tetap menjadi isteri kepada suami yang kedua? Ada perbincangan di kalangan ulama dalam bab ni. Secara ringkasnya, mazhab Imam Syafi'i kalau mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana hidup seseorang adalah benda yang diyakini, hidup seseorang adalah benda yang diyakini, maka kita tidak boleh menghukum seseorang itu dengan mati melainkan apabila ada bukti yang kuat dia mati ataupun yakin dia mati. Kita ada dalam kaedah al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i pandangan mu'tamad mesti kena tunggu sehingga orang yang sebaya dengan dia meninggal dunia belaka dah. Kemudian apabila selesai dah tempoh tersebut, akhirnya dia nikah dengan orang lain, tiba-tiba balik mula tu lelaki dia. Dia adalah adakah suami kepada suami, isteri kepada suami yang pertama ke ataupun isteri kepada suami yang kedua? Kalau mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, dia dikirakan isteri kepada suami yang pertama. Cuma dia tidak boleh baik dengan suami yang pertama, tak boleh duduk sekali, melainkan setelah daripada proses istibra'. Pastikan rahim dia bebas daripada kandungan suami yang kedua. Dia ada perbincangan yang panjang. Ia tambah-tambah kalau berlaku peperangan. Contoh yang berlaku di bumi Gaza, semoga Allah Subhanahu Taala sentiasa membantu saudara-saudara kita di bumi Gaza. Contoh yang negara-negara yang berlaku kucak-kacir sebelum ni, Syria, Yaman, siapa tak tahu mana tu lelaki, maka ada hukum yang kita cerita tadi. Ataupun di tempat kita suami hilang, begitu juga ada hukum yang berlaku sebagaimana yang kita cerita. Baik, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.